Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali. Teman-teman yang mulia, yang pendakwaan akan dimulakan untuk pemeriksaan utama saksi pendakwaan. Maafkan saya. Sebelum itu saya memperkenalkan barisan pendakwa lain saya. Saya merupakan Ahmad Rais bin Zuhair, merupakan timbalan pendakwa lain. Bersama dengan saya dan juga saya Nur Damia Sofia dan Tengku Aina. Terima kasih. Okey, pihak pembelaan perkenalkan pokok anda. Ini kan saya berkenaan di nama saya sebagai Syawal Nabi Abu Fadil dan bersama dengan saya adalah Muhammad Syafie Muhammad Hadi Adhika Syafie Muhammad Hadi. Ini kan saya merupakan jadi juga yang pertama Dr. Muhammad Habib bin Hashim iaitu Muhammad kita yang kedua Aida Rohayu binti Abdul Tapi yang mewakili pembawakan. Lepas tu saksi yang pertama Nur Amirah Aidil bin Arif yang mewakili kita. Lepas tu saksi yang kedua Nur Farah Nasuha binti Ismail yang mewakili Seri yang semua. Okey, terima kasih. Pihak pendakwaan silakan baca Pak Takis. Baca dulu Pak Takis. Sini kamu Muhammad Hadi bin Hashim. Ada Pak Takis ni, Pak Takis. Pak Takis. Raya 22 Jun 2020. Eksekutif Bukit Petronas dari Bani Sdn Berhad telah ditahan kerana diganti telah menjuapan sebanyak 70 kepada pegawai negeri KJRC iaitu Ashan Fadu Sdn Berhad untuk ditahan di pintu lain iaitu pemilik pegawai rakyat dan pegawai kewangan Ashan Fadu Sdn Berhad Fatimah Batu Diasakan. Kes disiasat melibatkan beberapa projek milik sebuah syarikat JLC Ashan Fadu dengan nilai kontrak dianggarkan lebih kurang 3 kejadian tersebut berlaku dari Januari 2021 sehingga Mei 2022 di mana 4 individu yang ditahan terlibat dalam projek bisnis LNG dengan memilih Asahan Fadu Sdn Berhad sebagai vendor tanpa melalui proses penilaian dan pemilihan tender. Okey, kita panggil saksi anda yang pertama. Saya memanggil saksi Muhammad Syafie. Habib. Saya nak tanya, adakah pada tarikh 16 Januari 2021 jam 9.30 anda berjumpa dengan Encik Halim iaitu OKP? Ya, pada 16 Januari saya berjumpa dengan Encik Halim. Apakah isi perbualan yang telah diperbuatkan semasa perjumpaan bersama dengan Encik Halim? Semasa lepak di Baru Maju, Encik Halim pada cerita kepada saya tentang memberikan cek sebanyak 70,000 kepada pegawai kerajaan syarikat Ashan Fadu bagi mendapatkan tender. Okey. Ada bukti yang dah dikumpulkan? Ada. Okey. Betul bukti? Minta SSN buka. Saksi tak ada betul. Tak tahu tu. Okey, macam mana tu?
Sebab kita di sini tak mengawal sebab tadi isu tu yang awak pergi kat ujung kan tekan enter baru yang body tu. Kan kat ujung ni lah. Ujung tu kan tekan enter. Ni kat situ. Okey. Apa tanda sini? Dia dilakukan dan yang Encik Habib berhubung dengan Encik Hadim untuk janji bertemu dengan kedai mamak untuk bincang pasal tender yang akan dapat. Dalam pukul 9:27. Cik Habib ada call Cik Hadim untuk tanya dekat mana dia ada. Okey. Untuk pastikan pertemuan itu berlaku tak. Okey. Pembelaan cross. Tak. Yang dinyatakan oleh pihak pendakwa. Kami ada bukti di Port Polis bahawa OKT kami tidak berhubung dengan sahabat eksekutif ini. Ini disebabkan oleh telefonnya telah hilang dan pihak kami telah buat report polis atas kehilangan telefon tersebut dan pihak OKT kami telah menyatakan bahawa dia tidak ada apa-apa hubungan dengan sahabat eksekutif tersebut. Kami ada bukti report polis tersebut. Okey. Okey, saya ada terima salinan Port Polis ini. Lapor polis. Okey. Lapor polis ini menunjukkan bahawa OKT kami Encik Hadim sudah lama tidak berhubung dengan sahabat eksekutifnya tersebut. Disebabkan oleh telefonnya telah hilang dan OKT kami telah membeli telefon lain untuk melakukan apa-apa kerja. Okey. Okey, pihak pendakwaan macam mana? Okey. Menurut rekod ni pada jam lebih kurang 18.15 hari bulan 5 tahun 2022 telefon hilang tiket kat saya. Sedangkan bukti yang ditunjukkan sebentar tadi melalui cek adalah pada 16 Januari tahun 2021. Bagaimana boleh mengatakan telefon itu hilang pada tarikh tersebut? Sedangkan rekod ini pada 7 pada 5 hari bulan 5 tahun 2022. Jelas di sini membuktikan mungkin ini adalah salah satu cara untuk mengelakkan diri. Okey, mengelakkan diri daripada mengaku bersalah di atas kes. Terima kasih Arif. Okey, ada bantahan? Mana? Okey. Kalau tak ada saya consider tak ada lah. Dah habis tadi saksi kamu? Okey. Pihak pembelaan dah ni ada tak proses lagi? Okey. Di sini saya ingin menegaskan memang benar yang sahabat eksekutif melakukan cek antara dengan OKT kita pada 16 Januari. Akan tetapi walaupun cek tu telah pun berlaku lebih awal, berkemungkinan besar handphone tu telah di-hack pada sebelum tu. Sebab ketika itu syarikat Petronas tersebut masih mempunyai problem tentang pekerjaan sistem diorang.
sebabkan handphone tu bukan sahaja berkaitan dengan kerja-kerja, tapi juga ada kontak-kontak rapat yang Encik Hanif kita ni berhubung. So that's why berkemungkinan besar benda tu boleh berlaku kat situ. So that's why saya bantah dengan apa yang kata ayat tadi yang pihak Pejabat Raya cakap tadi. Boleh saya teruskan ya? Okey, silakan. Yang disebutkan oleh pihak pembela menyatakan telefon dihack. Sedangkan ini merupakan telefon pribadi beliau, bukan merupakan telefon yang disediakan oleh pihak pejabat. Okey, baik. Telefon ini memang bukan yang disediakan oleh pihak pejabat. Akan tetapi telefon tu memang telah dihasal oleh dia sendiri, oleh beliau ni untuk sebenarnya cakap dia ada 2 buah telefon. Untuk Sila tanya. Ada tak soalan yang awak nak tanya saksi pendakwa Raya? kau sikit Ini kan saya Okey, apakah bacaan atas Majlis Bandaraya Kuantan. apa? Majlis Bandaraya Kuantan. Okey, macam lapar je pihak awak kan? Macam pembelaan. Okey, ada lagi nak tanya kepada saya? Kita anggap kepada saya lah. Saya ni. Okey, panggil saksi yang kedua. Okey. Silakan. Okey. Anda juga tidak telah bersedia berbentuk PDF tersebut yang diterima mengandung puas sikit. Okey, kita kan? Saya merupakan PX lebih muda daripada Michael dengan IC 041250. Pada 10 hari bulan 3 2021 pada pukul saya memulakan kerja pada pukul 9 pagi. Saya diminta oleh eksekutif muda untuk memeriksa emailnya mengenai penundaan meeting sebelum ini. So saya dalam proses menyemak email itu saya terjumpa dalam thread email yang dihantar. Sebelum itu kami mengamankan jawatan Mei 2019 telah berubah daripada PA pemilik kepada PA dia secara individu. Sedangkan semalam kami berbincang Dalam tempoh beberapa hari yang lepas, jawatan Mei A adalah adalah PA PA pemilik. sedangkan kami telah menetapkan PA eksekutif muda adalah level harian kami. Okey, tak apa. Bagi-bagi yang habis statement. Okey, selesaikan awak punya statement. Saya menjumpai email yang disend oleh eksekutif muda yang diberikan dalam thread yang telah dia padam. Dalam email tersebut menyatakan bahawa dia mensyadangkan asahan padu ini untuk terima Petronas cari gali dalam projek yang lebih dari 2.3 bilion tanpa proses tender. Okey. Dalam email tersebut ada melampirkan surat perjanjian
dengan asal oleh peneliti. Besarkan sikit. Okey. Silakan. Apabila review punya dokumen ke apa, tengok kalau ada apa-apa. Boleh keluarkan lagi tak? Keluarkan lagi. Pendahuluan dah selesai tadi. Okey. So, jadi kalau ada kerugian dah, keraguan dalam yang menyatakan ni, silakan pembelaan. Buka atas sikit. Buka atas sikit. Okey, jadi pembelaan. Yang tadi di sini saya dapati bahawa sebenarnya dalam surat ni ada sedikit saya rasakan keraguan. Okey, boleh tanya saksi. Saya ingin bertanya, adakah sebenarnya Aida Rohani itu pegawai kewangan daripada syarikat asahan Padu sendiri ataupun daripada pihak Petronas? Aida Rohani merupakan pegawai kanan dari asahan Padu yang menerima surat perjanjian. Lagi satu, boleh tak saya nak tahu, adakah tanda tangan yang di dalam surat perjanjian tersebut adalah tanda tangan sebenar Encik Hanif sendiri? Saya menjumpai surat perjanjian ini dalam email. So maksudnya secara cetakan tak, bukannya dia memang dah auto lah, memang dalam tu dah di page lah. Itu saja. Okey? Satu lagi, Tuan Hakim. Ya. Tolong buka kunci kami. Jawatan menghubung. Jawatan. Sebelas. Pokok bila? Pokok bila? Okey. Ini adalah jawatan one. Okey, yang tu. Ini adalah tak ada kaitan dengan kes mahkamah ini, tapi kami nak menyatakan bahawa 2-3 hari lepas pihak pendakwa telah menetapkan jawatan B sebagai PA penuntut, dan secara tiba-tiba pada pagi ini kami mendapati bahawa jawatan tersebut berubah pada PA penuntut. Sedangkan Puan telah menyatakan bahawa jawatan-jawatan tersebut berulah tak boleh diubah dalam waktu-waktu tersebut. Okey, faham. Saya faham concern daripada pihak pembelaan berkaitan dengan itu. Rasanya lagi tak laku pula. Okey, cuba yang ikti bahawa jawatan asal beliau telah dibuka ya? Ya. Dan itu daripada tadi dalam segmen TDR mengatakan bahawa Memang bukan PA kepada executive duduk. okey, sedangkan dalam ni adalah pemilik. Okey. Ada apa-apa nak dijelaskan pendakwaan ataupun saya sendiri? Okey. Ada beberapa
rasa kita tinggalkan dulu isu perkara teknikal ni. Saya rasa sebab saya tak nak ada masa dekat sini. Boleh kita panggil saksi kita yang kedua? Okey, silakan. Saksi yang ketiga kan? Okey. Silakan pendakwa. Saya Syafiq. Okey, tak. Saksi tadi pun yang bawa ke sini. Muhammad Syarul dan Syafiq Beros Malaysia. Okey, ni ada. Hari ni kewangan ni. Okey. Silakan. Jawab. Sebenarnya boleh terdetik untuk keluarkan penyata memang boleh. Okey, buka bukti. Okey. Saya Muhammad Syafiq bin Okey. Osman. Saya merupakan garni kewangan bagi pihak Asam Muda. Asam Baju. Sorry silap. Saya menyatakan ataupun membuktikan bahawasanya penyatapan ini terdapat sedikit keraguan bagi pihak saya kerana pada penyataan yang 13 Januari itu ada pengeluaran duit daripada syarikat melalui cek sebanyak 70,000. Di situ saya mendapatkan sedikit keraguan kerana jumlah yang dikeluarkan itu besar. Lagi satu, dia punya tajuk hanya cek untuk nombor 123. Kalau untuk penyata yang lain, dia keluarkan untuk electric bill, scholarship, full bill dan donation to the foundation. Yang cek tu dia ada tajuk. Jadi di situ saya ada sedikit keraguan. Adakah cek itu dikeluarkan atas dasar yang lain ataupun cek untuk sesuatu sebab yang lain? Okey. Saya buka kepada pembelaan untuk cross examination saksi. Kalau ada lah, ada. Cek tentang 120. Ini pihak pegawai puan. Kami ada bukti cek itu pergi ke mana dan mana duit itu dibuat. Okey, cek boleh tak bukti bukti pasal cek itu tadi? Okey. Evidence pembeli. Ini dakwaan ni eh. Cek sampai ni ke? Oh, cek tu. Yes. Okey. Boleh lagi. Okey. Okey. Ini adalah bukti daripada pihak pembelaan lah mengatakan bahawa Cek ini bertujuan untuk membaiki fasiliti company Petronas untuk membaiki fasiliti tersebut, dan kami ada bukti fasiliti tersebut dibaiki daripada keadaan yang sebelum dan juga keadaan selepas. Boleh ke okey, tak apa. Bukti yang tu nanti dulu masa sebab ni sekarang tengah cross kan. Boleh saya bantah? Okey. Belum cek ni, kita ambil format.
dekat bahagian ni Malaysia kita tak boleh beli angka. Kita kena tulis 16 kali cek palsu. Dan kita boleh tengok ruangan tanda tangan pun sepatutnya berada di bawah amount RM70,000. Okey, bantahan kelima. Okey. Mungkin pendakwaan boleh panggil saksi yang ketiga. Yang keempat. Saya dah risau itu tengok rumah kat rumah banyak kan. Betul kan? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Muhammad Azri. Saya sebagai kerajaan pejabat. Encik Hanif, adakah Encik pernah membuat salinan transaksi kewangan berjumlah RM20,000 sebanyak salinan yang dibuat oleh Encik Aida? No, no, Okey. Bukti Okey, buka bukti. Biasanya Encik Aida Wahyu akan memberi email kepada saya beserta info tentang kualiti yang ingin mendaftarkan tender dia kepada company asal. Tapi kali ini perlayanan daripada biasa. Apa nama? Encik Aida Wahyu sendiri datang kepada saya dan membawa cek sekeping dan meminta saya membuat salinan. Dan kebetulan pada masa itu saya dah buat 2 salinan. Tapi saya hanya memberi kepada bos saya iaitu Aida Wahyu itu 1 saja. Dan kemudian pada petang itu ada urus mengatakan bahawa masyarakat kami telah menerima rasuah. Jadi saya tengok semula kopi lebihan tersebut dan saya mengambil ia sebagai bahan bukti. Okey. Apa saya berterima saksi? Saya nak bertanya, memandangkan seperti yang Encik bagi tahu tadi, yang Encik terbuat 2 salinan. Satu salinan tu telah diserahkan untuk syarikat kan, untuk tengok. Tapi salinan lagi satu tu ke mana? Ada dengan saya. Terima kasih. Okey. Mungkin boleh beri pada Hakim. Okey. Bukti diterima. Okey, saya rasa Encik boleh selesaikan pendakwaan. Okey, kita panggil pula saksi pembelaan. Jadi videographer dah. Ya, saya ulang balik persoalan daripada Tuan Vincent. Di sini saya ingin bertanya kepada Puan Farah Masalah sendiri. Adakah Puan bekerja ataupun sui 走开，你走没有？啊，可以走吗？走。所以，那个，然后我讲一个，没，等你讲。 So adakah di sini Puan sering kali berjumpa dengan Encik Hanif ataupun sering nampaklah apa yang berlaku di dalam syarikat tersebut? Boleh terangkan dengan lebih lanjut lagi tentang charity? Maksudnya di mana berlakunya charity tersebut ataupun berapa nilai yang telah pun dibincangkan bersama-sama dengan pemilik syarikat?
untuk bahagian Apa ada kelas? Sekejap. Lepas tu siapa rakam? Ya, ada kelas. Ada kelas kan? Semua tak ada kelas? Gitu-gitu lah. Boleh tu. Jom. Ni nak ambil kuota you. dengan siapa sahaja poin bersama adakah bersama suami saja ataupun ada syarikat. Ya, okey. Cantik. Okay, from okay, ada bantahan? Yang pertama, menggunakan soalan yang mana dia mempunyai kemungkinan permulaan sebab dia menanyakan tentang selfie ataupun chat pribadi pada waktu dan ketika. Okey, bantahan diterima. Very personal. Okey. Sini kepada kita memberitahu pada malam 16 Februari tahun 2021 dari program sampai dengan suami jam 9.30 malam. Kita tutup 9.30. Silakan pada jam 9.30 Hanif telah pun menjemput ataupun memberitahu Cik Habib untuk berjumpa dengan beliau di sebuah mesra. Dan terdapat log call pada jam 9.30 malam untuk bertanyakan kepada mereka. Itu log call. Okey. Ini log call. Okey. Ada apa-apa? Bilang? Tidak ada. Okey, saya rasa kita selesai saksi pembelaan. Kita panggil saksi yang selain. Betul. Okey, silakan. Saya berada bernama dan ada dan nombor ekstremal kuasa dari mengaku bahawa sebenarnya apa saya berikan dalam rekaman saya ada data yang tidak pernah melayani dan benar-benar Okey. Usulkan jawatan tadi saya benar sekali kali. jawatan saya persediaan kerana saya adalah sebagai kepada yang mulia Apakah skop kerja dan jawab kerja? so kerja saya adalah membuat mesyuarat mesyuarat seperti mesyuarat yang akan diadakan dan berada bersama dengan kita Okey, tersiap tadi. Okey, kita buka untuk jawapan kosong. sebentar tadi saksi mengatakan dia setiausaha dia setiausaha PA sedangkan dia adalah setiausaha di dalam masyarakat. Setiausaha dengan PA adalah dua benda yang berbeza. Setiausaha hanya membantu PA Macam-macam? Personal assistant dan juga sekretari. Okey.
dapat detail konsulat di sini, okey? Alright. Boleh kita panggil seterusnya? Saya bimbang, ingat saya bimbang dia lain tak? Okey, boleh kita panggil OKT. Terus. Okey, silakan. Kau tak jumpa dia tak? Jawatan anda dalam lama tak ada bekerja di kampus. So kan anda panah lepas menyebutkan tentang pada adakah anda bersetuju bahawa anda menyalahgunakan tugas itu? Saya tidak sekali memberi rasuah kepada syarikat Dan anda nyatakan tentang duit itu kepada dan keluarga itu. Biasanya saya tak pernah bagi sejumlah wang kepada saya. Okey. Dan wang itu saya akan digunakan sebagai charity. Lalu dan kepada State Bank akan ada charity saya ulang charity scholarship dan untuk yayasan. Lalu ada pada State Bank. Okey, boleh buka bukti. Setiap bulan kita Okey, mahkamah terpaksa tentukan nanti kita akan bincang mana. Sorry, dah sampai dah kan? Okey, diteruskan yang tertuduh yang kedua ya. Okey, yang kedua itu. Oh, okey, satu belum selesai lagi eh. Masa tu pihak pembelaan dah bentangkan segala bukti-bukti. Okey, sila sambung. Pihak pembelaan. Bangun ni. Engkau. Sebab saya punya tak nampak. Assalamualaikum. Maaf sekali lagi kita punya perbicaraan terpaksa dihapus tadi. Okey, sambung balik. Saya ingin bertanya kepada OKT. Anda kami dituduh bahawa pada 16 hari bulan 1, betul kan? Ya. Anda dituduh berjumpa dengan sahabat anda. Adakah benar kenyataan itu daripada pihak terdakwa? Palsu. Okey. Bagi pihak kami, bolehkah kami melihat sekali lagi cek sahabat eksekutif bersama dengan OKT pada 16 bulan 1? Kita tulis sini. Okay, saya nak bantah berkaitan dengan report ni. Saya boleh nyatakan report ini adalah report palsu. Yang pertama sekali adalah zoom out sikit. Yang pertama sekali adalah report ini tidak bertulis di mana balai polis ini berada. Sebab ini report polis. Mana? Bangi, daerah Bangi, balai polis apa ataupun APD Bangi ataupun balai polis Bangi. Tapi kan aku pun macam Tak. Kita boleh rujuk balik report polis. Dia akan tulis di mana lokasi balai polis tersebut. Kalau macam ni kita nak hantar kepada IO,
tak dapat ni sebab IO tak boleh nak merujuk mana-mana kes yang berlaku. Cawangan mana? Sebab kita report contoh kalau kesalahan berlaku di contoh kesalahan berlaku di Kuantan, kita buat report di Gambang. Nanti penerima report tu akan hantar report ni kepada IO di Gambang. Di Kuantan. Jadi di sini tidak dinyatakan. Okey, yang pertama. Yang kedua, boleh zoom dekat bahagian keturunan tak? Bahagian penadu, keturunan. Okey, di sini kita dapati keturunan tu ada sedikit macam edit. Kalau tulisan komputer tak dapat macam tu, dia akan tulis penuh Melayu. Sensor L. Ya. Dan ni mungkin diedit lah. Okey, bantahan diterima. Lagi? Scroll lagi. Ya tu, kita boleh tengok dekat balai belah atas tu balai Bangi. Balai apa tu? Sebab kalau di balai tu dia akan menyatakan kalau balai polis Bangi. Kalau ibu pejabat polis IPD dia akan nyatakan IPD Bangi. Tapi Bangi tak ada IPD. Kalau dia nyatakan ibu pejabat polis kontingen, kontingen negeri mana? Di situ dia hanya menulis balai Bangi sahaja. Okey, kalau mengikut fakta pada tahun 2021 lah ataupun kita boleh tengok pada tahun sekarang, Act 93345 itu merujuk kepada bilangan polis. Dia mendapat nombor bilangan polis pada 93,345. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah anggota polis yang ada dan yang telah bersara adalah melebihi 200,000. Bagaimana boleh dapat nombor macam ni? Kalau nombor macam ni dah pencet dah di report sini. Sepatutnya perlu bagaimana nomornya? Nombornya kalau lah, tapi tak logik yang menerima ni corporal. Sebab kalau pangkat 1 kita melihat kepada nombor badan anggota polis satu-satu, dia dah bekerja melebihi 10 tahun dan pangkatnya adalah bukan corporal dan dia akan kepada saja. Sebab daripada kalau kita tengok balik peniru daripada kenaikan pangkat polis, daripada last corporal kepada corporal mengambil masa lebih kurang 8 tahun. Dan daripada corporal kepada sarjan mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun. Ini 93345 ni merujuk fakta, boleh tengok bilangan anggota polis semasa ataupun tahun 2021. Yang dekat BS tadi. KT mengatakan dia berumur 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Adakah statement tersebut di mana tu direkodkan? Di dalam fakta sendiri pun tak ada menyatakan. Fakta kes pun tak ada menyatakan. Dalam fakta kes cuma menyatakan bahawa tarikh dia tu tarikh pada OKT itu ditahan. Betul umur dia. Umur OKT. OKT menyatakan umur dia 21 tahun. Itu di mana? Dinyatakan oleh OKT. Ketika mengenalkan diri. Pengenalan diri. Ada. Okey, jika pihak pendakwan ada bukti yang mengatakan bahawa umur 21 mungkin boleh dapat. Baik keluar. Di luar. Satu kali dah. Okey. Ada. Sebelum. Nah. Sorry ni. Ada. Yang ni ada. Okey, ada. Okey, selesai pihak pendakwaan dan pihak pembelaan.
yang ada memandangkan masa kita sampai masa kata kita balik pada kita. Ya, ya. Betul nak tahu panggil aku. Tidak benar. Saya pun benar. Saya Aida Rohaya binti Abdul Talib, nombor kad penalih 810309021234. Bersumpah akan berkata benar. Sebelum kita pergi pada bukti-bukti yang secara lebih lanjut, saya ingin mengklasifikasikan jawatan yang sebenar pihak pegawai kewangan daripada pihak kami. So boleh buka pada data Aida. Supaya Aida tidak berkata. Aida sila berkenalkan diri anda dengan data ini. Ini nama saya Aida Rohaya binti Abdul Talib. Di sini kita dapat lihat dengan jelas berikan terbukti bahawasanya terpampar di situ Aida Rohaya binti Abdul Talib sebagai pegawai kewangan asahan padu sedemikian rupa. So itu telah menyatakan bahawa sebab perjanjian ini sebab Aida jawatannya adalah pegawai kewangan syarikat Petronas Syarikat ini sendiri. So kami nak mengaitkan benda ini dengan akta. Sila buka pada kami punya evidence yang bawah sikit. Lagi sikit. Scan ni. Cuba buka yang scan. Yang ni kan? Yang ni. Okey, yang satu lagi. Bukan ni. Maaf. Yang atas kan ni? Yang tu. Yang scan dia tadi. Kembali pada yang tadi. Kembali pada yang tadi ni, maaf. Okey. Okey, baiklah. Saya akan menerangkan pasal surat menyurat tadi tu. Di sini kita dapat menekankan bahawasanya email tersebut adalah dikenali, kita boleh mengenakan tuduhan di bawah section 17 iaitu Freud ditarifkan, di mana mana-mana perbuatan yang berikut yang dilakukan oleh suatu pihak yang membuat kontrak atau dengan pembiarannya atau oleh ejennya dengan niat untuk memperdaya pihak lain yang berkontrak atau ejennya atau mendorong pihak yang lain itu untuk membuat kontrak dalam kurungan D mana-mana perbuatan lain yang padan untuk memperdayai. Hal ini kerana pihak OKT iaitu Cik Aida sendiri tidak mengetahui bagaimana dia boleh dinyatakan sebagai pegawai kewangan di bahagian syarikat asahan padu Sdn Bhd. Sedangkan dia merupakan pegawai kewangan pada syarikat Petronas Syarikat Sdn Bhd. Saya bantah yang Alif sebab di dalam list fakta kes di sini ada pegawai kewangan asahan padu dan tak ada langsung pegawai kewangan daripada Petronas Syarikat. Sekian. Saya bantah ya Alif. Hal ini kerana dalam fakta tersebut anda perlu memahami di mana kami daripada Peguam Bila memanggil OKT kami buat Cik Aida kerana dia pegawai kewangan di bahagian Peguam Bila, bukannya pendakwaan. Sebab jika kita berpatah balik pada fakta tu menyatakan pihak pendakwa raya sendiri boleh memanggil memanggil pegawai kewangan daripada syarikat asuhan tersebut, bukannya daripada pihak kami. Sebab pihak kami ni adalah pegawai kewangan Petronas. So kita orang ni dia under kita orang, OKT kita orang. So dia tak ada kena-mengena pun langsung dengan yang sebelah pendakwaan tadi. Okey, Syarikat asal. Okey, terima kasih. Saya tunjukkan dekat sini Mungkin sebelah pendakwaan berbeza dan stipulasi dia. Kenapa? Sebab ni kena faham balik bahawa stipulasi ni kita nak tarik orang yang bersekutu. Jadi dalam konteks ni sepatutnya orang yang bersekutu adalah daripada syarikat Petronas Syarigali, bukan asahan padu. Okey, hopefully clear lah dekat sini, dekat situ. Okey? Kecilkan sikit. Okey, lagi ke bawah. No. Okey. Satu lagi yang sebelah lagi. Asal lagi tak? Lagi skor. Okey.
Encik Eksekutif Muda. Encik Ali, adakah perbualan ini cek tadi dan call ini betul? Ya atau tidak? Tidak. Okey. Apakah sebab yang anda menyatakan perbualan ini tidak? Pertama sekali, kalau sahabat saya cek saya, DP WhatsApp ni saya akan letak. Itu yang first. Second, cara percakapan cek tu lain seperti mana saya bercakap dengan sahabat saya. Cuba buka yang cek. Sorry. Ada lagi? Ada boleh saya masuk? Yang ada? Kejap bagi pihak Boleh bukan tadi Ah. saya. Okey. pembelaan tanya habis dulu. Okey. Bagi pendapat saya, sebagai seorang, saya dapat mentafsirkan di sini bahawa ini adalah hadis satu bahawa dia menyatakan bahawa dia tak ada bukti. Satu. Dua, pada zaman kini kita boleh lihat banyak benda yang boleh diedit. Contohnya chat seperti ini dan call tadi. Kalau secara logik kalau kita fikir, dalam list call tu hanya ada 2 sahaja call. Adakah itu logik? Satu lagi, saya serahkan kepada sahabat saya lah untuk menyebut pasal mati. So pihak kita menganggap yang ini bukti adalah palsu adalah kerana menuju, kalau kita menuju Seksyen 90A Akta Keterangan 1950, yang ini seksyen adalah cakap Seksyen 90A Akta Keterangan 1950 merangkumi syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi untuk menjadikan rekod elektronik sebagai bukti yang sah. Antara yang termasuk asal kebolehpercayaan rekod, iaitu rekod elektronik tersebut harus boleh dipercayai mengikut sifatnya. Ini bermakna mahkamah akan mempertimbangkan kebolehpercayaan rekod tersebut sebelum menerima sebagai bukti. Yang lain sekali adalah keaslian identiti. Identiti individu yang terlibat dalam rekod elektronik itu mesti boleh dipastikan keasliannya. Jadi kita tak boleh pastikan yang ni cek, yang ni cek adalah OKT text message kepada sahabat dia, sebab kita boleh sure ya. Sama ada dengan tu voice record, kita tak boleh pastikan yang suara itu adalah OKT. Sebab pada masa kini teknologi atau AI semakin maju kan, so mungkin boleh kemungkinan adalah orang lain mencuri phone OKT, lepas tu dia buat bukti yang palsu untuk membalas dendam terhadap OKT kita. So pihak kita akan bukti yang ni chat dan voice call tu adalah bukti yang palsu. Okey, Okey. Bagi saya sendiri boleh edit. Dia tidak menunjukkan bukti-bukti yang jelas, sebab ini boleh diedit. Itu nombor telefon, cik. Tapi ia boleh diedit. Seperti mana yang Vincent nyatakan di dalam akta tersebut, ia perlu bukti yang lebih jelas dan pengesahan daripada daripada mahkamah dan juga daripada pihak multimedia license. So apa okey. apa-apa yang melibatkan multimedia. So rekod elektronik tersebut boleh dipercayai mengikut sifatnya. Ini bermakna mahkamah akan mempertimbangkan kebolehpercayaan rekod tersebut. Satu, keboleh hak siasat
rekod elektronik itu harus diakses dan dipinta oleh pihak yang terlibat dalam kes tersebut. Pihak yang terlibat dalam kes tersebut adalah OKT sendiri dan juga sahabat dia. Dan satu lagi, keaslian identiti tersebut. Seperti yang mana saya cakap tadi, benda ini boleh edit. Tidak menggunakan AI ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Setelah melalui pertimbangan yang ada lah, saya rasa saya kedua-dua hujahan valid, yang mana pihak pendakwaan mengemukakan nombor OKT dan juga pihak pembelaan juga mengemukakan akta yang berkaitan lah dengan authenticity of documents lah. Okey, jadi kita tinggalkan dulu di sini untuk yang cross berkenaan dengan authentic ataupun tidak message tersebut. Tapi ada soalan lain ke nak cross kepada satu selain daripada dokumen ni tadi? Boleh kita ke bukti lain tak? Boleh. Menurut yang dinyatakan oleh pembela yang pertama sekali adalah yang dinyatakan oleh KT yang pertama sekali itu adalah bukan cara dia berkomunikasi dengan sahabat. Boleh kemukakan bukti lain yang mengukuhkan lagi, maksudnya kalau itu bukan cara yang dia mesej, mungkin ada cara lain. Dan mungkin ni berlaku tahun 2021, mungkin ni dah lama, mungkin dah cara dah boleh berubah. Dan yang pertama, yang kedua mengenai zaman AI, kes ni tahun 2021, AI baru sahaja wujud di tahun 2022-2023. Dan dilancarkan seperti itu pada tahun 2023. 2021 AI belum ada. Macam mana barisan kekuatan bela boleh mengatakan ini berkaitan dengan AI, mungkin boleh mencuri telefon daripada OKT, sedangkan OKT kena telefon pada Okey. Mana bukti yang menyatakan ini bukan cara anda membalas mesej kepada sahabat anda? OKT? Ada? Ya, ada. Kalau saya bagi satu bantahan boleh tak? Bukan bantahan, saya nak Ustaz, cakap dulu apa kalau OKT ada apa idea yang nak diajukan. saya ingin tahu macam mana ini sebenarnya nombor saya. Kalau sebelumnya peguam bela saya kata zaman AI, mungkin zaman 2021 ni boleh saja tukar nombor. Macam mana nak buktikan bahawasanya itu nombor saya? Ada bukti? Boleh nyatakan? Ni bukti nombor telefon yang digunakan oleh OKT. Sekarang? Ya, sehingga sekarang. Online lah.